kita tengok ya Al-Quran ni memberi syafaat kepada pembacanya. Kita tengok apa lagi kelebihan dia tuan-tuan dikasihi Allah. Baik, kita tengok bagaimana dikatakan inilah dia tuan-tuan, pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Sebagaimana disebut oleh Tuan Pengarah tadi, Haikal Ashraf menyatakan setiap huruf, every word, every single word yang kita baca, Masya Allah tuan-tuan, pahala. Mana buktinya? Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah, yang berkata Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Kita baca, kita buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Maka tuan-tuan dikasihi Allah, Alif Lam Mim. Apa jawapan hadis ni? Kita baca Alif Lam Mim, satu ayat saja kita baca. Surah Al-Baqarah contohnya, kita buka Alif Lam Mim saja. Tapi Quran Nabi kata apa dia? Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan juga satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Nabi kata, aku tidak bermaksud Alif Lam Mim ialah satu huruf, apa dia? Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis Ibnu Mas'ud ini direkodkan Ad-Darimi At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Maka hadis ini berstatus hasan sahih. Mana hadis ini daripada Nabi tuan-tuan? Memang jelas daripada Nabi. Nabi sebut secara jelas alif lam mim yang kita baca. Contohlah kita ni, orang kata kita ni very busy one lah kan. Kita ni memang sibuk, kita ni kalah lah Ismail ulam raja kan. Ulam kaga ke ikutlah ulam apa. Tapi nak katanya kita sibuk sangat-sangat tuan-tuan dikasihi Allah. Tak apa. Kan sebab apa? Kita ni Nabi tak mention pun suruh baca banyak mana. Setiap hari wajib baca satu muka. Tak. Kita buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul azim. Begeh boh. Yasin, sadaqallahul azim. Begeh. Kita pun sambung main Mobile Legend. Contoh. Kita memang tangan kita dilahirkan untuk Mobile Legend. Contohnya, tangan ni kalau tak buat tu macam, apa benda aku nak buat hari ni? Kan, orang kata, awak buat apa tu? Berzikir ke? Tak, saya biasa main Mobile Legend. Tak apa. Tangan dah macam ni, tangan. Biasa macam ni ke macam ni? Saya rasa tak pernah lagi tengok orang main Mobile Legend macam ni. Itu baca Quran lah kan dalam handphone. Jadi saya nak sebut apa tuan-tuan dikasihi Allah, nak sebutnya kita nak doa, nak buat apa pun nak dalam hidup kita ni, jangan tinggal Quran. Tolong jangan tinggal Quran. Ya, apa kita nak buat, kita nak pergi mencucuk tanam ke, nak pergi kebun ke, nak pergi kerja ke, apa ke, Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak tuan-tuan, bacalah surah Al-Qalam. Apa dia surah tu tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Kita ulang. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Okay, baik. Jadi berapa kali kita nak kena baca tuan-tuan? Kita pergi masing-masing ada mushaf ataupun tidak. Cuba tengok next slide. Sebab kalau ada next slide dia ada kitaran 10 kali tu. Okey, tak apa. Kita 10 kali kita baca 10 kali insya-Allah sama-sama dengan saya. Kita dah baca 2 kali. Tolong tengok mushaf betul-betul, tengok skrin betul-betul. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah.
لا أقسم بيوم القيامة 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 لا أقسم بيوم القيامة. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis step yang pertama, step yang kedua iaitu hafaz dengan lihat 10 kali. Tuan-tuan dah tengok la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi next step ialah kita baca dengan kaedah tanpa tengok. Tanpa tengok. Jadi tuan-tuan kena pejam mata dah sekarang ni. Tuan-tuan kalau boleh pejam mata, pejam mata. Tuan-tuan nak tutup mushaf, tutup mushaf. Tuan-tuan baca 10 kali. InsyaAllah boleh? Dia kata apa tu? Kalau orang jenis yang pelak untuk sebut huruf tertentu macam mana ya? Okey, soalan ni pun pernah ditanya dulu masa program dengan adik-adik di Kuantan, macam mana orang yang terutamanya ada orang huruf ra ataupun huruf r dia tak boleh sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya nak sebut, kalau kita boleh, kalau orang yang tak boleh sebut huruf r ataupun huruf ra, tak mengapa, dimaafkan, tapi dia mesti berusaha juga. Sebab apa? Orang yang tak boleh sebut huruf ra, saya ada sahabat saya yang tak boleh sebut huruf ra tapi akhirnya boleh dengan kaedah saya buat. Dia kata, saya tanya dia macam mana dia buat, dia share, dia kata dia buat getaran tu. Buat banyak kali, dia kata buat banyak kali sampailah boleh sebut. Walaupun tak sempurna tapi still orang kata boleh sebut. Tapi kalau huruf lain, saya rasa dia bukan pelak tapi makhraj huruf itu perlu diperbetul-betulkan. Sebab itu perlu baca depan ustaz sebab okey, kalau Khairul Ikhwan, orang macam tu boleh jadi imam ke? Dia boleh jadi imam kalau semua orang dekat situ ialah orang pelak huruf R. Kalau dia ada orang yang boleh lagi bacaan dia, orang lain tu yang layak jadi imam. Kalau semua kat kampung tu memang Bismillahirrahmanirrahim, tak apa. Memang kita pilih yang terbaik lah, mana dia lah menghafal Quran kan. Jadi kalau orang yang pelak tu maksudnya begini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari telah amalkan sebelum dan selepas membaca Al-Quran lah. Pertama sekali saya nak sentuh ataupun kita nak letak kat sini ialah menyentuh dalam keadaan suci. Menyentuh dalam keadaan kita ni telah bersuci lah. Apa dia bersuci? Syaratnya kena ambil wuduk lah. Anda kata kalau tidak mengambil wuduk, disarankan, bukan disarankan lah, jangan kita sentuh Al-Quran tadi dalam keadaan kita ni tiada wuduk. Melainkan kalau emergency, tak ada wuduk yang nak pakai Quran, boleh, tetapi Quran tafsir lah. Quran tafsir. Sebab apa? Sebab dia punya perkataan, bahasa tu lebih banyak daripada perkataan ataupun bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi pertama sekali, nak macam mana pun orang Inggeris beritahu, baihu or baikru, kita kena ambil wuduk sebelum kita memegang Al-Quran. Itu perkara yang first sekali, berwuduk. Tapi andai katalah orang kata special case bagi yang perempuan, dalam keadaan mereka yang datangnya haid ataupun dalam keadaan berhadas, maka selesaikan dulu hadas tu tadi ataupun tunggulah keadaan suci. Ataupun lelaki dan wanita dalam keadaan tidak bersuci, maka sucikan diri dahulu, barulah kita nak pegang Al-Quran, nak baca dan sebagainya, insya-Allah terpulang.
Seterusnya kita kena letak Al-Quran di tempat yang tinggi. Al-Quran ni bukan macam buku teks yang kita biasa guna, bukan macam buku teks yang kita selalu pakai. Dia mukjizat, dan kita bukukan mukjizat itu tadi, kita jadikan Al-Quran. Maka Al-Quran tadi kita letakkan di tempat yang tinggi dengan cara kita menghormati Al-Quran tadi sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalamullah. Yang ketiga, kita bawa para saudara, cara membawa Al-Quran kita bawa pakai dada. Kadang-kadang kita tengok orang-orang, atau bukan orang lah, kanak-kanak kan, kebiasaan bila bawa Quran ni dia jeng-jeng ke bawah, jeng-jeng macam itu je. Macam pegang beg macam itu kan. Jadi kita jangan kita biasakan. Kalau kita tengok anak-anak kita tengok anak-anak saudara kita pegang Al-Quran macam itu, kita cuba ajar mereka letak Al-Quran tu mendada, ataupun letak dalam keadaan kita menghormatilah cara kita menghormati Al-Quran. Letak dekat dada, mudah-mudahan Al-Quran itu masuk dalam dada. Mudah-mudahan dengan mukjizat Al-Quran tadi dekat dengan hati kita. Dan terakhir sekali apa dia? Perlu ada sifat tawaduk dan bersikap jangan sombong. Bila kita baca Al-Quran ni, kita nak minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rasakan diri kita ini mendengar setiap perkataan-perkataan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Maka bila mana kita baca kalam Allah, kita baca perkataan-perkataan Allah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena baca dengan penuh tawaduk, dengan penuh hormat. Nak mencuba? Saya Ustaz. Okey, boleh kenalkan diri. Siapa ya nak panggil? Saya Nur Umairah binti Muhammad. Umairah. Okey, baik. Umairah, cuba nombor 1 tu. Agak-agak hukum apa dekat situ? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Betul ke ikhfa hakiki? Kenapa ikhfa hakiki? Nun bertemu dengan Nun bertemu dengan. Boleh cuba baca sikit? Yudabah. Okey, bagus. Cantik bacaannya. Ini orang bagus, orang hebat ni. Apa kisah Nabi Adam menurut Al-Quran. Okay, sebab kita ada di sini, kita ada yang majoriti Muslim tapi ada juga non-Muslim. So, eloklah kita sedikit berkenalan supaya kita dapat saling faham memahami. Okay, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah merupakan wahyu dan firman Allah. Ini menurut perspektif Islam, Al-Quran merupakan wahyu dan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk tujuan memimpin manusia ke arah kebenaran hakikat. Jadi Al-Quran ini sebenarnya merupakan sumber rujukan yang Islam, dan 100% orang Islam yakin dan percaya bahawa 100% adalah the words of God. Ya. Dari mana daripada awal dia diturunkan sehingga kini tiada perubahan. Malah telah dijamin oleh Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu dari bahasa Arabnya. Terjemahannya, Allah sendiri telah menjamin sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Adz-Dzikr, dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Jadi orang Islam begitu menjaga Al-Quran, begitu yakin dengan Al-Quran. Okey. Jadi ini adalah yang pertama di sini. Kemudian rujukan manusia pertama pernah wujud Adam ini di dalam Alkitab tertulis Adam manusia pertama itu diciptakan sebagai makhluk hidup. Itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 45 ini ianya di dalam Alkitab Perjanjian Baharu. Alkitab kita orang Kristen kita ada 2 perjanjian. Okey. Jadi perjanjian yang pertama kita katakan Perjanjian Lama. Itulah antara satu buku di dalam kitab Perjanjian Lama ini adalah kitab Kejadian ataupun Genesis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Ketua Pengarah
Tuan Zulhaikal Ashraf, pengerusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa program Hubul Quran, para ustaz, ustazah, fasilitator kami, rakan-rakan peserta semua, tuan dan puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, izinkan saya mulakan bicara pagi ini dengan mengucapkan salam takziah daripada saya dan rakan-rakan di Singapura atas ujian banjir yang menimpa Malaysia. Doa kami agar ujian ini semua memberi kekuatan dan dapat ditangani dengan sebaiknya insya-Allah. Dan segala kehilangan akan diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah, bagi pihak saya dan rakan-rakan dari Singapura, kami ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah dan juga penghargaan kepada pihak Jawatan Kuasa Hubul Quran atas terlaksananya program ini dengan jayanya. Walaupun program ini berjalan selama 1 bulan sahaja, ianya padat dengan program hafalan, bengkel-bengkel, tips hafazan Quran, ilmu tajwid dan juga bicara harmoni insan terpilih menurut Al-Quran dan Bible. Ini semua bukan saja memangkin semangat kami untuk menghafaz, ia juga menjentik minda kami untuk menggali segala ilmu yang tersimpan di dalam Al-Quran insya-Allah. Jadi bagi pihak kami berlima, terima kasih daripada kami kerana mengizinkan kami bernaung dalam program ini bersama-sama dengan yang lain. Dan di samping itu juga kami dapat bersilaturahim terlebih lagi dengan fasilitator kami, Ustazah Nur Amalina Khairul Anwar, yang mana beliau banyak meluangkan masa bagi kami yang tak dapat nak selaraskan waktu untuk tasmik dengan dia. Jadi banyaklah masa yang sorang-sorang kan. Jadi Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah diadakan di sini. Dan kami juga berharap program ini dapat istiqamah di tahun-tahun depan dan moga manfaatnya dapat dirasai oleh lebih ramai lagi di Nusantara dan tak mustahil lebih ramai di dunia juga insya-Allah. Jadi akhir kata, saya pantun sikit, mencangkul tanah riang rasanya, bakal ditanam buah dan bunga. Di Hubul Quran tak puas rasanya, moga dihimpun bersama di syurga. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau ada silap bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya objektifnya sangat baik, yang dijalankan oleh para ahli jawatan kuasa. Satu objektif yang baik sebabnya program ini ialah satu program intensif hafazan, hafazan Al-Quran. Jadi sebab tu namanya yang Hubul Quran tu kena sangatlah. Hubul Quran itu sayang dan cinta kepada Al-Quran. Kenapa kita kena sayang dan cinta kepada Al-Quran? Kalau kita tengok, disebabkan Al-Quran itulah yang membolehkan kita umat Islam ini membezakan antara yang batil dan yang hak, yang benar dan yang buruk. Dan kerana Al-Quran itulah tempat untuk kita mendapat petunjuk dan hidayah. Dan daripada Al-Quran itu jugalah tempat untuk kita belajar dan bersedia untuk menghadapi apa yang akan diturunkan oleh Allah. Buktinya kalau contoh sekarang ni negara di Malaysia, terima kasih saudari Muslihah tadi daripada Singapura katanya, Masya Allah. Program international rupanya Hubul Quran kita, ada peserta daripada luar negara pun join sekali. Pada mulanya kami menyangka mungkin Hubul Quran ni tak dapat sambutan lah, sebabnya ialah nak menghafal Quran, tiba-tiba kan on the spot, kena hafal juzuk 30, takut ada yang tak nak lah, susah. Tapi saya akui dalam perjalanan saya dulu menghafal pun memang menghafal Quran ni susah. Tadi macam yang saudari Muslihah sebut tadi kan, dia kata terima kasih kat Ustazah Amalina dia sebabnya berjaya fleksibelkan masa lah. Ada nak tasmik waktu ni, ada tasmik waktu ni. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Amalina ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang keempat, Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Wa tabb. Kenapa kena ada ba tu? Sebab ba adalah huruf Qalqalah. qalqalah. Tapi dekat huruf qalqalah tu ada syaddah. Jadi bila dia ada syaddah, lantunan dia kena lagi ekstra, kena lagi lebih lantunan dia. Bila Wa tabb. lagi satu sebab pertama sebab dia ada syaddah, sebab kedua sebab dia di akhir dia waqaf. Jadi bila waqaf ni contohkan macam surah Al-Ikhlas tadi, qul huwallahu ahad, kita ada lantunan. Tapi bila ada syaddah, lantunan dia kena lagi kuat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Macam tu. Okey? Boleh semua baca? Boleh? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey. Bagus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها الكتب القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Okey puan, kalau nak berhenti kan, wa yuqimus solah. Solah bukan solat. Wa yuqimus solah wa yu'tuz zakah. Macam tu ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Betul. Wa dzalika dinul qayyimah. وذلك دين القيمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim.